Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hilmi. Saya nak berkongsi pada hari ini tentang emas. Kita terima kasih pada yang join. Terima kasih pada Muhammad Saiful. Terima kasih pada Pak Engku. Terima kasih. Boleh tap screen supaya dapat interaction, engagement dengan orang lain lah. Jadi hari ini saya berada di Menara Public Gold di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Dan kat depan saya ni beberapa item yang ada di sini lah, yang boleh dibeli terus bawa balik. Okay. Terima kasih pada Liza, terima kasih pada Rizwan Ayub. Terima kasih. Okey, hari ini saya berada di Menara Public Gold. Saya tempah bilik ni untuk saya buat rakaman video dan juga live lah untuk berkongsi tentang emas yang ada di Public Gold. Jadi boleh tap screen untuk dapat engagement, okay? Boleh support saya lah. Okey, kat depan saya ni ada gold bar dan dinar. Dinar paling kecil kita ada setengah dinar. Setengah dinar. Ni sebenarnya dia ada pendan lah, pendan loket, dia boleh buka. Ni dinar, ni setengah dinar. Setengah dinar ni berat dia 2.125 gram. Ini satu dinar. Satu dinar berat dia 4.25 gram. 4.25 gram boleh cerita, boleh tanya-tanya, boleh bagi tahu dekat mana, live dari mana okey, ni satu dinar. Macam ni lah boleh buka. Ini 5 dinar. Ni 10 dinar. Ini ada beradik dinar semua ni. 5 dinar, 10 dinar, 1 dinar dan setengah dinar. Dia satu lagi ada 1/4 dinar, tapi stok tak ada kat tangan saya. Okey, ni gold bar. Ni gold bar paling kecil ada setengah gram lah, tapi saya tak ada. Ini 5 gram, 10 gram bunga emas. Bunga emas ni dia cantik sebab belakang dia ni ada batik bunga emas. Okey, yang paling besar kat depan saya ni adalah 1 kilo. Ni berat ni, 1 kilo ni besar macam ni lah. 1 kilo ni harga dia 306,000 pada hari ni. Harga dia 306,000 ringgit. 306,000. Kalau ada duit 306,000 boleh buat balik. Dia berat macam ni, dia sama dengan kita pegang sebiji rumah lah sebiji rumah banglo lah. Banglo di Kelantan boleh beli lagi 300,000. Tapi harga dia pada tahun 2018, 5 tahun lepas, harga dia 178,000. Harga 1 kilo ni pada tahun 2018, 5 tahun lepas, harga dia 178,000. 178k. Hari ni 306,000. Maksudnya kenaikan dia lebih kurang 72%. 72% dalam masa 5 tahun. Sebenarnya tuan-tuan, harga emas tak naik pun sebenarnya. Kalau kita faham konsep inflasi ni, harga emas tak naik. Kekal, gram dia kekal je 1 kilo. Tapi nilai dia naik sebab apa? Sebab duit kita jatuh. Duit kita jatuh yang menyebabkan kita terpaksa bayar lebih untuk beli benda yang sama. Contoh, dalam 10 tahun lepas, kan kita beli satu barang ini dengan harga sekian, tapi kita nak beli pada hari ni mungkin dah naik berkali ganda, betul tak? Maksudnya barang tu sama je, tapi nilai dia terpaksa digandakan untuk mendapat benda yang sama. Contoh saya ambil perumpamaan 1 dinar ni kan. 1 dinar ni pada zaman Nabi dulu boleh beli seekor kambing. Public Gold buat 1 dinar ni, design dia sama background belakang. Okey, design 1 dinar ni kambing lah. Public Gold nak supaya kita ambil falsafah 1 dinar tu seekor kambing. Pada zaman Nabi dulu seekor kambing dapat beli 1 dinar. Pada hari ni harga 1,300 untuk 1 dinar ini tak boleh beli pun 10 ekor kambing. Masih dapat beli 1 ekor kambing saja. Itu maksudnya nilai dinar ni, dia nilai emas tu secara keseluruhannya dia kekal, mengekalkan nilai duit kita. Kita nampak bertambah amount. Contoh kita simpan dekat SB naik dalam
dividen 4% setahun ataupun 5% setahun, nilai bertambah. Tapi dengan kenaikan dividen tu, dia hanya untuk cover inflasi saja. Kan? Nilai bertambah tapi kita punya kuasa beli kita, bila kita keluarkan duit daripada ASB tu nak beli barang, sama je dia punya barang, dia tak boleh nak beli barang yang lebih mahal pun, ataupun tak dapat nak beli barang yang lagi banyak pun, macam tu. Jadi sebab tu saya nak mengajak kita semua ni boleh simpan emas ni bukan sebagai nak kaya, bukan nak kaya, tapi kita nak protect duit kita daripada dimakan oleh inflasi. Kita boleh yakin tak duit ringgit kita ni akan kekal reliable sampai bila-bila? Tak kan? Sekarang ni dah banyak dah negara-negara yang join BRICS. BRICS ni satu organisasi lah, satu kumpulan yang tak nak guna dolar. Terima kasih Tiani Tio. Saya sedang live di Menara Publigo di Kuala Lumpur. Jadi saya akan share produk-produk yang dekat Publigo kat depan mata saya ni. Muhammad Razina Sahil. Bahasa Jawi saya boleh baca insya-Allah. Ruzina Sahil bin Mahmud. Terima kasih. Okey, jadi tu saya sebut tadi, kita simpan emas ni bukan nak kaya. Maksudnya kalau lah dia kata, tak kaya pun simpan emas. Memang tak akan kaya simpan emas, tapi dia boleh protect duit daripada dimakan oleh inflasi. And lepas tu ada pakar keuangan cakap, tak payah simpan emas ni lambat dapat untung. Dan itulah menjawab yang saya jawab tadi. Simpan emas ni bukan kita nak keuntungan, tapi kita nak kekalkan kuasa beli duit kita ni daripada dimakan oleh inflasi. Itu yang kita boleh nampak secara obvious lah. Tapi sebenarnya ada lagi keuntungan yang kita tak nampak adalah emas ni boleh membantu orang yang tidak ada simpanan untuk duit dia kekal. Sebab bila kita simpan emas ni, dia boleh memutuskan hubungan duit dengan barang. Contoh kita pergi ke mana-mana kedai-kedai mana, pasar malam ke ataupun pasar pagi ke ataupun kedai shopping ke kan, kita nampak barang itu. Contoh kita nampak barang harga 200. Dalam wallet kita ada 200. Kita akan terfikir dia boleh connect atau dia boleh sambung. Otak kita bersambung. Barang duit. Kalau kita simpan emas, kita ada contoh 1 gram lah. 1 gram harga 300. Bawa je dalam wallet. Letak dalam wallet, kita tak akan fikir pun nak beli apa dengan 1 gram tersebut. Sebab 1 gram dia dah putus hubungan dengan duit. Macam itulah. Jadi sebab itu antara satu untuk keuntungan emas yang lain adalah emas ni menyebabkan kita ada simpanan dan mengekalkan simpanan. Ramai orang simpan emas ni dia akan bertambah dan sentiasa bertambah gram dia sebab dia suka dengan tengok emas dia bertambah. Okay. Kan Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Imran ni, Allah hiaskan kita ni suka pada emas dan perak, suka kepada harta berganda-ganda daripada emas dan perak. Duit, emosi kita adalah untuk berbelanja dengan duit. Tengok duit nak belanja. Keseronokan, tuan-tuan setuju tak kalau saya kata keseronokan simpan duit adalah bila berbelanja? Maksudnya tak duduk dalam bank lama-lama tak syok tau. Tak syok duduk lama-lama dalam bank. Tapi dia syok bila kita pergi shopping, pergi window shopping, beli barang itu, bawa balik barang itu, kita akan rasa seronok. Itu adalah dipanggil apa lumrah duit. Itu adalah nature kepada duit. Tapi kalau pada emas ni dia adalah untuk menyimpan, untuk simpan. Kita suka emas tu berganda-ganda. Ada sekeping, bulan depan nak tambah lagi. Bulan depan nak tambah lagi. Sebab tu orang cakap, kalau nak ada 1 kilo ni, mula dulu simpan emas. Nanti akan ada cukup 1 kilo macam ni. Yang 300,000 ni akan ada. Tapi kena mula dulu. Jadi bila kita simpan emas ni, kita nak sentiasa bertambah, nilai kekayaan kita akan bertambah lah. Sebab emas tu adalah kekayaan sebenar. Macam tu Jadi siapa nak mula simpan emas, bolehlah klik link dekat bio saya dan daftar percuma dekat sana. Nanti saya akan angkat anda untuk mula simpan emas. Okey, terima kasih Ju Jambul 5. Terima kasih. Jadi boleh tap skrin, boleh bantu saya untuk dapat engagement. Okey, biasanya gold bar ni yang Publigo punya, dia akan datang bersama dengan sijil. Dia tak ada kosong macam ni. Dia akan datang bersama dengan sijil macam ni. Jadi barang dekat depan saya ni semua ada surat beranak dia. Ada sijil, ada sertifikat dia, ada nombor siri dia kat sini dan ketulinan dia produk Gold Purity
weight, diameter. Jadi benda macam ni dia akan digunakan bila kita nak jual ke, nak gadai ke, benda ni sangat perlu. Kalau hilang dekat Fabrico, dia kena bayar RM10 lah untuk buat cert baru. Okey, jadi itu saya sebut tadi, bila masa untuk simpan emas ni dia tidak ada masa sebenarnya. Simpan emas ni memang relevan sampai bila-bila je, asalkan ada duit. Jangan nak tunggu harga murah baru nak simpan emas, tak perlu. Kita tak tahu harga murah bila. Kalau kita tahu harga murah, dia dah lepas. Contoh harga hari ni 313 segram, harga hari ni. 2 hari lepas harga 307. 307 harga masa tu kita kata tak apalah, tunggu kot, mungkin turun 304 ke 303 ke, nak tunggu lagi. Dan bila dah naik 313, kita dah rasa 307 tu sangat rendah, sangat murah. Tapi kita nak beli tak boleh dah sebab dah lepas. Sebab itu kita nak simpan emas ni tuan-tuan, simpan je dengan duit yang kita ada. 10% daripada kekayaan kita ataupun daripada gaji kita, tukar daripada untuk emas. Kalau gaji kita ada 3,000, tukar 300. Kalau gaji kita ada 5,000, tukar 500. 10% je dalam bentuk emas. Jadi okey, terima kasih Amril Fatih, terima kasih like. Terima kasih. Okey, jadi waktu terbaik untuk simpan emas adalah waktu kita ada duit. Hari ni hari gaji, kan, hari gaji government. Jangan kita nak cari belanja dulu. Fikir. Saya dulu macam tu lah tuan-tuan, bila bekerja dulu, saya fikir dapat gaji, okey, dah asingkan, bukan asingkan, maksudnya belanja dulu. Habiskan untuk belanja dulu, baki untuk yang ada baki tu barulah kita nak simpan. Memang tidak guna tak ada simpanan. Sebab apa? Sebab tak ada baki. Kita dah guna untuk berbelanja dulu. Tapi bila kita dah tahu pasal ilmu keuangan sikit dengan ilmu emas ni, saya terus tukarkan duit saya ni dalam bentuk emas minimum 10% daripada gaji, daripada pendapatan perniagaan sama juga saya tukar 10%. Tak tunggu harga emas turun, tak tunggu. Bagi saya sangat stres kalau tengok harga emas. Harga emas naik, stres. Harga emas turun, stres. Jadi tak perlu fikir pasal harga emas. Kita beli dengan bajet kita saja. Kita berjiwa merdeka. Berjiwa merdeka ni dia tak fikir tentang harga. Dia tengok harga masa hari nak beli je. Berapa dapat 1 gram. Kalau saya berapa dapat gram dengan contoh saya nak beli 300. Berapa gram saya dapat. Masa tu saja saya tengok gram. Saya tengok harga berapa. Hari lain saya tak tengok. Agak membosankan tengok harga emas ni. Jadi pastikan kita ni menjadi penyimpan emas lah. Penyimpan emas ni dia hanya menyimpan gram saja. Yang penting gram dia sentiasa bertambah. Kalau dia fikir tentang pelaburan dia otak dia fikir macam saham, macam forex, belajar saham, belajar graf-graf tu kan. Itu sangat pening nak tengok. Jadi saya pun tak tahu, tak reti nak tengok pasal graf tu. Saya hanya target pada fokus gram saya saja. Contoh, saya pernah bayar hutang personal loan saya dengan emas. Saya ada hutang personal loan 45,000. Saya kumpul emas sampai satu masa saya cukup 40,000, saya jual emas tu dan saya bayar hutang saya. Settle masalah kewangan saya yang pertama. Personal loan settle. Jadi biar kita simpan emas ni dengan bertarget lah. Okay, tadi ada tanya tentang BRICS. BRICS ni saya tak sempat nak study lagi, tapi saya dah sempat baca-baca sikit-sikit dekat posting kawan-kawan. BRICS ni bagi saya orang yang tak nak bergantung pada dolar. Tuan-tuan, duit kalau ikut Tuan Aziz Ali, dia kata setiap 100 tahun mata wang kita akan reset. Dia reset balik. Contoh sekarang ni kita semua negara, hampir semua negara bersandar pada dolar. Maksudnya kalaulah dolar stabil, duit kita akan stabil. Tapi ada beberapa negara yang berani ni, kan, dia buat BRICS, dia join BRICS punya ni, dia tak nak bergantung pada dolar. Maksudnya kalaulah dolar jatuh, dia tak ada bagi efek kepada mata wang negara tersebut lah. Jadi itu adalah satu-satu musibah keuangan lah bagi saya. Bencana keuangan yang dicipta oleh manusia. Asal usulnya duit kita ni sebenarnya pada tahun 71, Nixon, Presiden US pada waktu itu, dia putuskan hubungan emas dengan duit. Dia kata kalaulah kita masih lagi bergantung kepada emas, dia tak boleh nak manipulasi dunia.
Dia tak boleh nak kontrol dunia. Jadi apa yang dia buat, dia paksa semua negara bergantung pada dolar, sehingga dia menjadi pemilik pada dunia ni. Hari ni ramai dah negara-negara yang cerdik pandai, negara yang ada kuasa, China, Rusia, negara-negara ini ada dipanggil apa, ada modal dia sendiri, ada kekayaan dia sendiri, kan, tak bergantung pada tak bergantung pada US dollar. Jadi mereka ini sedang mengumpul negara-negara untuk buat BRICS. Itu ikut pengalaman saya lah, ikut bacaan sikit. Nanti saya akan study lebih lanjut lagi perkara itu. Malaysia tak join lagi. Malaysia support US dollar, support tegar US dollar lah buat masa ni. Jadi kita tak pasti lepas US dollar ni apa mata wang yang akan berlaku selepas US dollar. Mungkin emas. Jadi siapa simpan emas ni, dia ada hasil lah. Maksudnya dia dah move forward lebih cepat daripada orang lain lah. Jadi itulah. Okay, terima kasih masih join. Saya sangat terharu Amri. Terima kasih Amri Fatihin. Pok Ya Penambeh. Pok Ya Penambeh. Penambeh ni dekat PCB ke? Ismail Fina. Terima kasih Ismail Fina. Terima kasih Wanja. Terima kasih Furqan 88. Mr. Nas. Okey tuan-tuan, saya nak mengajak, kalau siapa yang berada di Lembah Kelang, di terdekatlah, saya berada di Kelantan tapi saya datang ke Public Gold, Menara Public Gold ni, memang saya rasa nak datang lah, sebab esok ada PG Mall Carnival PG Mall esok dan lusa. Tuan-tuan boleh datang sini, dah boleh pegang gold bar ni. Dia aura dia lain tuan-tuan. Kita pegang besi dengan emas ni beza dia lain, kan. Dekat syurga pun ada perhiasan dibuat daripada emas, kan. Pinggan, mangkuk dibuat daripada emas, perhiasan daripada emas. Sebab apa? Sebab nilai jiwa kita terdekat dengan emas. Naluri manusia suka pada emas. Jadi boleh pegang yang ni, dapat nikmat rasa. Dia dapat rasa pun tak apa dah. Nanti kita kena ada iltizam nak memiliki 1 kilo macam ni, kan. Jadi boleh datang ke Menara Public Gold di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Tadi saya naik MRT daripada KL Sentral, naik MRT Museum Negara, lepas tu turun MRT Jalan Tun Razak, MRT Tun Razak, lepas tu Menara Public Gold belakang je. Jalan kaki keluar sikit sebelah kiri, sampai di Menara Public Gold. Tak sampai 5 minit berjalan kaki. Tapi dia tiada ada rooftop lah, tempat tepi-tepi pembinaan tu. Berjalan kaki je. Kalau tengah hari agak panas lah. Tadi saya sampai pagi. Jadi boleh datang sini esok dengan lusa. Dan nak beli gold bar kecil-kecil, nak beli besar pun boleh dapat bawa balik terus. Harga dia lebih murah daripada harga yang dekat website, saya pasti. Sebab dia buka untuk Carnival PG Mall. Boleh kenal Public Gold lebih dekat. Menara Public Gold ni, Public Gold beli di Jalan Tun Razak ini. Boleh datang. Kita akan jumpa di sini. Okey, ini 1 kilo. Ini gold bar bunga emas 100 gram. Ini Taifuk. Dia sama je dua benda ni, cuma beza design sajalah. Okay, terima kasih Wani. Terima kasih join. Okey. Jadi saya sebut tadi adalah bila kita beli gold bar macam ni, dia bersama dengan sertifikat lah. Sertifikat ni adalah surat beranak kepada emas ni. Dia ada nombor sijil, nombor siri dia. Setiap kali dia dikeluarkan, dia ada nombor sijil dia lah. Jadi jangan bertanggung lagi untuk simpan emas. Tukar pada duit kita tu paling minimum RM100 pun tak apa, asalkan dia menjadi gram. Bila menjadi gram ni, dia berhasil, simpanan kita berhasil, dia akan sentiasa bertambah. Sebab emosi kita ni nak sentiasa tambah dengan emas ni. Kita akan duduk diam lah. Kita akan duduk diam dan akan nak tambah. Terima kasih Asnurul join. Terima kasih. Lepas tu contoh cara pembelian Public Gold ni sangat mudah tuan-tuan. Contoh satu dinai ni, kalau kita nak beli 1,300, mungkin fikir 2 kali. 1,300 harga dia. Tapi Public Gold ada kemudahan, kita boleh beli dengan sikit-sikit melalui account GAP, account Gold Accumulation Program, GAP. Kita boleh tukar kepada gram emas minimum RM100. Kita akan dapat 0.3 gram ikut harga hari ni lah. 0.3 gram kita tambah. Cukup 6 gram boleh keluarkan gold sekeping dinar macam ni. Maksudnya bila kita beli gram ni, kita tak beli fizikal terus. Kita beli dulu gram.
kumpul-kumpul gram. Dia bagi saya dia account gate ni dia macam emas cair. Emas yang kita kumpul, yang belum lagi dibentuk. Nak dinar ke, nak gold bar ke, terpulang. Contoh, ni dinar 4.25 gram. Jadi kenapa saya cakap 6 gram? 6 gram sebab nak kekalkan ke 1 gram dalam akaun baki. Ataupun kita nak keluarkan gold bar 5 gram pun boleh. Bila dah ada 6 gram, boleh keluarkan gold bar 5 gram. 5 gram, ada 1 gram baki. Bila kita keluarkan gram, kita tak perlu beli dah fizikal. Contoh harga yang ni 1,300. Yang ni harga dia 1,750 harga dia. Tapi pada waktu kita nak withdraw tu, kita tak perlu beli emas ni dah. Kita perlu bayar premium saja. Kalau 1 dinar ni harga premium RM10, postage RM10. Bayar RM20 saja dapat dinar ni. Gram kita dah beli awal-awal. Jadi dengan cara macam tu, kita tak rasa berat tau nak kumpul 1,300. Tapi kita target kumpul gram, dia akan lebih cepat capai lah target kita. 5 gram gold bar 1,750. Tapi kita beli, kalau kita beli dengan account gate lebih jimat lah, dalam 1,400 kot. Kena kira yang ni 5 dinar 21.25 gram. Public gold dia tetapkan untuk 5 dinar ke bawah, 5 dinar 21.25 gram. Gold bar 10 gram, 1 dinar, setengah dinar, semua dia boleh post. Maksudnya kita tak perlu pergi ke cawangan ataupun tak perlu datang sini. Di mana public gold tak perlu. Kita tunggu saja dia datang, bukan datang lah, dia sampai rumah dengan postage berinsurans. Jadi public gold akan post pada kita, cas RM10 sahaja. Jadi jimat masa, jimat duit, tak perlu lalu tol, tak perlu lalu jam, sampai rumah dengan selamat. Yang ni 21.25 gram ke bawah. Tapi kalau 10 dinar dan 50 gram kena ambil di cawangan public gold ataupun di Menara Public Gold. Okay. Menara Public Gold ni sangat best tuan-tuan. Dia punya experience center. Datang sini dah rasa macam duduk di istana yang keemasan. Dihiasi dengan warna-warna keemasan, golden color, naik lift. Lepas tu dekat luar ni saya dekat bilik untuk live. Dekat luar ni sangat best dia punya view dia. Dan sebab tu saya galakkan tuan-tuan datang esok dengan lusa Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi sampai 6 petang. Datang sini, lepas tu boleh merasai pengalaman untuk pegang gold bar paling kecil dan gold bar paling besar 1 kilo. Jadi terima kasih pada semua yang join. Terima kasih Fat daripada Sabah. Okay, terima kasih. Jadi saya rasa saya dah tamat dah. Saya punya last sesi saya sampai 10.30 saja. Nanti kita jumpa lagi untuk sesi-sesi yang akan datang. Terus follow saya dekat TikTok ini. Follow ataupun nak start simpan emas, klik link dekat bio saya dan daftar percuma. Nanti saya akan angkat. Okay. Tadi saya dah buat video dah. Banyak video saya akan post dekat TikTok saya lah, yang pasal benda-benda macam ni semua ni. Saya dah buat video tadi. Okay, itu saja. Terima kasih siapa yang join lagi. Terima kasih Amril. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum.